Perang Dunia Pertama telah membawa perubahan yang sangat besar dalam sejarah dunia, di mana sistem pemerintahan monarki di benua Eropah dilenyapkan. Perang ini telah menyebabkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Rusia dan Turki berakhir setelah berkurun lamanya memegang tahta. Pada tahun 1925, Empayar Turki Uthmaniyah turun daripada tahta ekoran kekalahan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Sistem pemerintahan beraja di Jerman juga berakhir apabila Raja Jerman, Kaisar William dibuang negeri ke Belanda. Tidak ketinggalan, Revolusi Rusia yang tercetus pada tahun 1917 mengakibatkan pemerintahan beraja di Rusia juga berakhir. Tahukah anda apakah punca tercetusnya Perang Dunia Pertama? Terus saksikan video ini. Perang Dunia Pertama adalah perang dunia yang berlarutan selama 4 tahun antara 28 Julai 1914 sehingga 11 November 1918. Austria-Hungary mengisytiharkan perang ke atas Serbia atas pembunuhan ketua negaranya dengan sokongan Jerman pada 28 Julai 1914. Rusia pula membuat persediaan bagi menyokong Serbia namun diserang oleh Jerman. Jerman juga menyerang Perancis yang menyokong Rusia. Dalam perjalanan Jerman menuju ke Paris, mereka juga menyerang Belgium yang mana pada ketika itu sebuah negara berkecuali. Britain kemudiannya menyerang Jerman sebagai tindak balas ini. Pada permulaannya, Jerman telah memenangi peperangan ini, namun Perancis, Britain dan Rusia terus memberikan serangan dan tindakan ini memberikan tekanan kepada Jerman. Jerman, Austria-Hungary, Turki dan sekutu dengannya digelar sebagai kuasa-kuasa pusat, manakala negara yang menentang mereka digelar sebagai tentera bersekutu. Sewaktu peperangan berlanjutan, banyak negara lain yang campur tangan dalam konflik yang berlaku. Hampir kesemua negara yang campur tangan memihak kepada tentera bersekutu. Pada tahun 1915, Itali menyertai tentera bersekutu kerana ingin menguasai tanah di Austria dan pada tahun 1917, Amerika Syarikat memasuki peperangan memihak kepada tentera bersekutu. Sungguh pun tentera bersekutu amat kuat, negara Jerman kelihatan hampir memenangi peperangan ini. Selepas 1914, negara Jerman menguasai Luxembourg dan kebanyakan Belgium serta sebahagian daripada Perancis Utara. Akan tetapi, menjelang 1918, tentera Jerman telah mengalami keletihan serta banyak bekalan perang yang tidak mencukupi dan terdapat pergolakan sosial di dalam negara sendiri. Pada waktu yang sama, tentera Amerika Syarikat baru tiba di medan pertempuran untuk mengukuhkan lagi tentera bersekutu. Dengan campur tangan dari negara lain yang memihak kepada tentera bersekutu, akhirnya Jerman menurunkan tanda tangan perjanjian peletakan senjata pada 11 November 1918. Kegagalan sistem pakatan. Pakatan ini terbentuk selepas Prusia iaitu Jerman mengalahkan Perancis pada tahun 1870. Kesan daripada itu, Eropah terbahagi kepada dua blok iaitu Perikatan Tiga Kuasa dan Pakatan Tiga Kuasa. Perikatan Tiga Kuasa dianggotai oleh Austria-Hungary, Turki dan Itali, manakala Pakatan Tiga Kuasa dianggotai oleh Rusia, Perancis dan Britain. Sistem pakatan dibentuk bertujuan mewujudkan keseimbangan kuasa dalam kalangan negara Eropah dan mengawal blok tertentu daripada menjadi lebih kuat. Walau bagaimanapun, selepas tahun 1900, sistem pakatan ini gagal dan tidak berkesan kerana pergolakan politik di Eropah. Faktor ekonomi. Tanah jajahan amat penting bagi negara-negara Eropah seperti Britain dan Perancis. Ini kerana ia menjadi sumber ekonomi seperti pembekal bahan mentah dan pasaran barangan bagi negara mereka. Sehingga penghujung abad ke-19, Jerman dan Itali merupakan negara Eropah yang belum mempunyai tanah jajahan. Oleh itu, Jerman dan Itali berusaha mendapatkan tanah jajahan. Sebagai contoh, pada tahun 1890, Jerman mula merampas tanah jajahan Portugal dan Perancis di Afrika. Manakala Itali pula cuba menawan tanah bekas jajahan Empayar Turki Uthmaniyah. Persaingan ketenteraan dan persenjataan. Persaingan ini wujud di antara Jerman, Perancis dan Britain. Jerman berjaya memperbesar dan memperkuatkan angkatan lautnya. Britain cuba menyaingi Jerman dengan membina HMS Dreadnought iaitu kapal perang terhebat pada masa itu. Negara-negara Eropah telah memberi peruntukan yang sangat besar kepada sektor ketenteraan. Menjelang tahun 1900, negara-negara di Eropah berjaya memperkuatkan ketenteraan masing-masing. Perkembangan pendidikan dan ideologi.
Sistem pendidikan yang diamalkan di beberapa negara Eropah menekankan semangat patriotik. Sebagai contoh, pendidikan sejarah di Perancis mengingatkan rakyatnya kemungkinan berlakunya perang dan bersedia menghadapinya. Jerman pula menekankan bahasa Jerman dan mengagungkan peperangan serta menganggap mereka yang mati sebagai wira sejati. Sistem pendidikan dan ideologi berteraskan semangat patriotisme dan menyanjungi peperangan banyak mendorong kepada berlakunya peperangan. Peristiwa pembunuhan Franz Ferdinand. Peristiwa ini menjadi punca utama tercetusnya Peperangan Dunia Pertama. Franz bersama isterinya tidak mengendahkan amaran anti-Austria oleh nasionalis Bosnia berketurunan Serbia agar tidak melawat Bosnia. Akhirnya, ketika perarakan pada 28 Jun 1914 di Sarajevo, kedua-dua pasangan suami isteri ini ditembak mati oleh pengganas Serbia. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Austria untuk mengisytiharkan perang ke atas Serbia, maka bermulalah Perang Dunia Pertama di kalangan negara-negara di Eropah. Jelas sekali bahawa Perang Dunia Pertama telah meninggalkan impak yang besar kepada sejarah dunia. Pelbagai kesan sama ada dalam aspek politik, ekonomi dan sosial telah dialami oleh negara-negara yang terlibat. Perang Dunia Pertama bukan hanya menyebabkan keruntuhan sistem beraja di beberapa buah negara, malah turut menjejaskan ekonomi dan kehilangan banyak nyawa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa ikuti kami untuk video yang akan datang.